Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia menzahirkan ucapan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kepada seluruh umat Islam di negara ini. Yang di-Pertuan Agong menyeru umat Islam untuk menggunakan bulan Ramadan ini sebagai peluang untuk meningkatkan amal ibadah serta mempereratkan persaudaraan di antara sesama umat Islam serta meninggalkan segala bentuk perselisihan faham. Sri Paduka Baginda menyarankan agar seluruh umat Islam untuk terus bersama Baginda, bermunajat dan berdoa semoga Malaysia terus dirahmati dan diberkati serta dilindungi daripada apa jua bentuk ancaman bencana dan musibah. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad pada Ahad lalu telah mengumumkan bahawa umat Islam di Malaysia akan melakukan ibadah puasa bermula hari ini. Di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyuruh umat Islam di Malaysia untuk memanfaatkan bulan Ramadan sebagai peluang untuk memperkuatkan ukhuwah persaudaraan, memulihkan hubungan antara sesama Islam dan memelihara perpaduan. Dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh rakyat Malaysia dan menekankan pentingnya bulan Ramadan sebagai masa yang penuh dengan keberkatan dan kerahmatan serta keampunan. Beliau menyeru agar semua rakyat Malaysia dapat menyambut Ramadan dengan hati yang bersih, fikiran yang tenang dan amalan yang soleh dan berharap agar bulan Ramadan ini membawa kebaikan, kesejahteraan dan keampunan bagi semua umat Islam. Gerak kerja yang berstrategi dan bersistematik mampu mengembalikan kedudukan UMNO Barisan Nasional sebagai peneraju kerajaan negeri Sabah selepas pilihan raya negeri akan datang. UMNO Sabah telah melancarkan program Gerak 17 dengan tujuan untuk mengembalikan kedudukan mereka sebagai peneraju kerajaan negeri Sabah selepas pilihan raya negeri akan datang. Kepimpinan tertinggi UMNO Sabah Datuk Seri Bong Mokhtar Radin berkata beliau telah mula turun padang untuk bertemu dengan pemimpin parti di peringkat akar umbi. Jelasnya program Gerak 17 bukan hanya sekadar untuk memperkasa jentera parti menjelang pilihan raya, tapi juga untuk mengukuhkan semangat dan kesetiaan ahli parti di peringkat bawah. Beliau menegaskan Gerak 17 dirancang untuk kesemua 73 DUN di Sabah dengan tujuan mempersiapsiagakan jentera parti dan ahli parti untuk menghadapi pilihan raya negeri Sabah. Program tersebut bukan sekadar latihan berbentuk teori tetapi mengutamakan elemen praktikal yang bertujuan untuk menggambarkan suasana pilihan raya yang sebenar. Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia Dr. Akmal Saleh beriltizam dan bertekad untuk meneruskan perjuangan bersama dengan barisan pemuda UMNO yang lain setelah genap setahun memegang teraju kepimpinan sayap parti berkenaan. Dan juga Esko Kerajaan Negeri Melaka berkata ianya adalah amanah yang cukup besar dan perjuangan yang ditempuh bukanlah mudah. Malah amanah yang dipikul hari ini tidak pernah dilalui oleh kepimpinan sebelum ini. Dia menegaskan sekiranya seseorang mahu berbangga atas jawatan yang disandangnya maka pemuda UMNO bukanlah tempatnya kerana pemuda UMNO muncul dari semangat perjuangan yang tulen dan asli di mana kumpulan ini tidak akan terjebak dalam politik yang licik. Beliau berazam untuk mempertahankan agama bangsa dan negara bahkan kesetiaan dan komitmen kepada perjuangan ini jelas dan beliau berjanji untuk mengabdikan seluruh jiwa dan raganya demi kepentingan yang lebih besar. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta Kementerian Perdagangan dan Komoditi sedang menyusun kertas kabinet untuk menangani masalah yang dihadapi oleh pekebun kecil getah di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata perlunya langkah-langkah baharu untuk menangani masalah ini termasuk mengenai harga lantai getah yang masih rendah. Beliau berpendapat bahawa pendekatan teknologi dan pemasaran baru perlu diambil untuk membantu pekebun kecil getah pada ketika ini. Tindakan tersebut bertujuan untuk memberi sokongan yang lebih baik kepada mereka yang terjejas, terutama apabila penyakit LDP menyerang ladang mereka. Untuk rekod seluas 63,239.80 hektar kebun milik pekebun kecil di seluruh negara dikapasiti dijangkiti penyakit LDP di seluruh negara. Pada ketika ini, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil dan perusahaan getah Risda telah memainkan peranan dengan melaksanakan program rawatan dan pencegahan penyakit ini dengan menggunakan kaedah semburan bahan kimia.